menjadi mandul. Boleh berlaku kepada lelaki, boleh juga berlaku kepada perempuan. Mungkin ada sebab-sebab dari segi organ yang tersumbat ataupun yang rosak. So mengikut kepada punca masalah itu, doktor akan suggest lah beberapa kaedah, antaranya rawatan hormon, kemudian rawatan hormon, pembedahan kalau ada yang tersumbat, kemudian yang ketiga ialah IVF, iaitu persenyawaan in vitro ataupun bahasa Inggeris kita panggil in vitro fertilization. Okay, so 3 kaedah ini digunakan untuk mencegah kemandulan. Okay. Hari ini kita masuk kepada pencegahan kehamilan. Okay. Apa maksud pencegahan kehamilan? Okay. Pencegahan kehamilan ini bermaksud seseorang itu dia tidak mandul. Maksudnya dia boleh dapat zuriat, dia boleh dapat anak, boleh dapat baby, tetapi dia tak nak. So dia nak cegah daripada menjadi hamil. So itu dua benda yang berbeza lah. Nanti takut kamu confuse. Okay. So kita masuk ni ya. Okay. So apa itu kaedah pencegahan kehamilan ni untuk apa? Okay, kaedah ini untuk membenarkan pasangan suami isteri yang telah berkahwin untuk merancang dan memilih masa untuk memiliki anak. Maksud dia, katakanlah kalau pasangan itu dah berkahwin dan mereka tidak lagi awal-awal kahwinan, mungkin pasangan tidak bersedia untuk dapat anak, maka dia pun boleh guna kaedah ni lah. Ataupun pasangan itu dah mempunyai zuriat yang ramai, jadi mereka nak rancang keluarga itu, maka mereka memilih untuk memilih masa lah, dapat memilih masa sama ada mereka nak zuriat ataupun tidak. Okey, so cara dia ialah kita menghalang persenyawaan. Okay, kita menghalang persenyawaan lah. Okey. Jadi nak halang persenyawaan ni, maksud dia ovum dan sperma kita tak boleh bagi berjumpa lah. Kalau berjumpa bersenyawa akan dapat zygote. Jadi kita tak mau benda tu. So benda tu kita kena halang untuk kaedah cegah hamil ni. Okay. Yang kedua, kita halang penempelan zygote ataupun embrio. Maksud dia sama ada kita halang persenyawaan ataupun kita halang penempelan. Maksudnya dah bersenyawa dah, tapi kita halang daripada embrio itu menempel. Okey. Dua tu lah. Dua cara lah. Sama ada kita halang persenyawaan ataupun halang daripada menempel. Okay. So ada beberapa kaedah. Okay. Kaedah yang pertama ialah penggunaan kondom. Okay. Kaedah yang kedua ialah penggunaan satu alat kontraseptif dalam uterus ataupun IUCD. IUCD in uterus contraceptive device. Okay, dalam alat kontraseptif dalam uterus. Kaedah yang ketiga, pengambilan pil pencegah kehamilan. Kita makan pil. Okay. Yang keempat ialah penggunaan implan. Yang kelima ialah vasektomi, dan yang keenam ialah ligasi. So dia ada 6 kaedah bagaimana untuk nak mencegah kehamilan. Okey, sama ada penggunaan kondom, penggunaan alat kontraseptif dalam uterus, pengambilan pil pencegah hamil, penggunaan implan, vasektomi dan juga ligation ataupun ligasi. So kita pergi satu persatu lah. Okay, pertama penggunaan kondom. So kondom ini ialah salur getah
yang dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan bagi mengelakkan persenyawaan dengan menghalang sperma daripada memasuki faraj. Okey, jadi yang ni dipakai oleh lelaki. Jadi bila dipakai oleh lelaki, sperma dia tak dapat masuk ke dalam sistem pembiakan perempuan lah. Jadi bila sperma tak masuk, maka persenyawaan tidak akan berlaku. Jadi persenyawaan tak berlaku, maka tak dapatlah zygote. Okey, itu yang pertama lah. Okey. Okey. Alat yang kedua dipanggil penggunaan kaedah yang kedua ialah alat kontraseptif dalam uterus ataupun IUCD. Okay, IUCD ni siapa yang pakai? Okey. IUCD ni ialah sejenis lingkaran plastik ataupun gelung logam. Sama ada plastik ataupun gelung logam yang dimasukkan ke dalam uterus wanita. Maksudnya kalau kondom tadi dipakai oleh lelaki, alat IUCD ni dipakai oleh wanita, di mana alat itu akan dimasukkan ke dalam uterus wanita oleh doktor bagi menghalang penempelan zygote. Yang ni kalau tadi kondom tadi untuk menghalang persenyawaan, IUCD ni persenyawaan berlaku tapi nak halang daripada dia menempel pada dinding uterus. Okay, so itulah alat tu lah. Alat tu sama ada plastik ataupun gelung logam dipanggil IUCD. So dimasukkan di dalam uterus lah. Macam ni lah. Okay. So bila dimasukkan macam ni, maka bila sperma dan ovum itu berjumpa dekat sini, tube fallopian, jadi persenyawaan berlaku tapi dia nak turun ni tak boleh. Dia tak boleh menempel. Dia menghalang daripada penempelan. Jadi bila tak menempel, maka tak dapatlah zuriat. Tidak mengandung lah. Okay. So dipanggil IUCD. Okay. Yang dia bukanlah terpihak, maksudnya dia sementara. Maksudnya kalau kita pasangan itu nak kembali zuriat, maka dia boleh buat pembedahan, dia akan buang balik lah. Dia akan buang balik lah. Okay. Kemudian yang ketiga ialah pengambilan pil pencegah hamil. Okay. Yang ni perempuan ataupun wanita tu akan makan pil, di mana pil itu dipanggil pil pencegah hamil. Yang ada dalam pil itu ialah hormon perempuan, hormon seks perempuan. So cikgu dah habaq dah hari tu pasal kemandulan. Okay, kemandulan antara sebabnya ialah hormon yang tidak seimbang. Jadi bila kita ambil pil pencegah kehamilan ni, dia akan ganggu hormon. Bila mengganggu hormon tu, maksudnya hormon tidak stabil, hormon tidak seimbang, jadi kemungkinan untuk dapat zuriat itu tinggilah. Maksudnya dia dapat cegah daripada hamil. Jadi dia menghalang pengovulan. Okay. Menghalang pengovulan. Maksudnya ovari tidak, bila dia kacau hormon, maka ovari tidak boleh mengeluarkan ovum. So pengovulan tidak berlaku, ovum tak ada, maka tak dapatlah zuriat. Ataupun dia menghalang penempelan zygote. Dua dia boleh buatlah. Tetapi pil ni kena ingat dia ada kesan sampingan lah. Jadi sebab tu kalau nak ambil pil ni kena ikut arahan daripada doktor. Maksud dia tak boleh kita pergi beli, kita ambil sendiri, kita makan sendiri. Takut kita tak tahu kesan sampingan yang ada dalam pil tu. So lebih baik kita ikut saranan daripada doktor. So itulah banyak pil lah. Macam Panadol macam tu ya. Tapi nak ambil ni dia memang banyak dalam pasaran. Tetapi ikut saranan daripada doktor. Sebab mereka ni lebih pakar daripada kita. Takut nanti kita ambil memang tak hamil tapi takut ada kesan lain yang lebih teruk lagi. Okay. Yang keempat, penggunaan implan. Implan adalah tiub kecil yang dapat merembeskan hormon. Dia juga berkaitan dengan hormon. Okay.
Jadi tube ini akan dimasukkan di bawah lengan kulit wanita. Maksudnya lengan lengan bawah ni. Okay, bagi menghalang penghasilan ovum. Sama macam pil perancang tadilah. Di mana pil pencegah hamil tadi pun dia halang daripada pengovulan berlaku. Okay, so ditanam di sini. Kan ditanam di sini. Jadi dia akan mencegah daripada ovari itu menghasilkan ovum. Ini pun kalau nak dia akan buka balik lah. So dia hanyalah kesan sementara. Okay. Vasektomi. Okay, vasektomi ni ialah kaedah di mana ductus sperma akan dipotong. Ductus sperma ni ada pada lelaki. Jadi dia akan dipotong. Okay. Kemudian dua hujung yang bebas, bila kita potong tu maka akan ada dua hujung yang bebas tu, dia akan diikat supaya sperma dari testis tidak dapat masuk ke dalam rekap dan dia menyebabkan pembedahan. Dan kaedah ini bila menyebabkan dipotong, maka dia akan mandul selama-lamanya lah. Maksud dia kaedah ini tidak boleh berpatah balik. Kalau yang tadi, yang atas-atas tadi, kondom, pil perancang, IUCD, implan, semua itu boleh berpatah balik. Maksudnya kalau kita nak, kita boleh buang balik lah. Tapi hak ni memang bila potong, dia akan mandul selama-lamanya lah. Okay. So kaedah macam mana? Macam tu lah. So ini testis. Ini testis. Kemudian inilah ductus sperma. Ductus sperma. Jadi ductus ini bila sperma dihasilkan di testis. Ini testis. So testis akan menghasilkan sperma. Dan sperma tu akan dibawa ke ductus sperma lah. Tapi bila saluran itu dipotong. Macam ni. Kemudian diikat. Memang sperma tak akan keluar lah. Nah, testis menghasilkan sperma tapi sperma tak boleh keluar. Jadi bila sperma tak boleh keluar, maka tidak berlakunya persenyawaan. Tapi kaedah ini kena ingat, kaedah ini vasektomi ini dia tidak berpatah balik. Maksud dia kalau kita nak memang tak boleh lah. Nah. Okey. Itu namanya vasektomi. Kemudian kaedah yang terakhir ialah ligasi. Ligasi ni kedua-dua tube falopio. Okey, tube falopio ni ada pada siapa? Okey, tube falopio ada pada perempuan. Jadi kedua-dua tube falopio sebab dia ada kiri dan kanan, so kedua-dua tu akan dipotong dan diikat. Okey, so bila dipotong dan diikat, ovum tidak dapat dicapai oleh sperma. Maksudnya sebab tube falopio ialah tempat pertemuan, tempat percantuman di antara sperma dan ovum. So bila kat situ dipotong, maka sperma tak boleh sampailah kat situ, tak boleh berjumpa dengan ovum. So persenyawaan tidak akan berlaku. Okey. Dan sama juga dengan vasektomi tadi, ligasi juga melibatkan pembedahan dan dia akan kekal dan mandul selamanya. Okey, jadi ini ialah tube falopio di sini. Kan? Jadi dekat sinilah ovum dan sperma akan berjumpa. Tapi bila kita potong ni, kita ikat ni, kita dah potong, maka dia tak boleh berjumpa lagi lah. Maka kaedah ini kekal. Kaedah yang tidak boleh berpatah balik. Okey, jadi sebelum nak decide nanti bila dah berkahwin, dah ni, kena decide betul-betul lah sama ada kita nak guna yang mana. Okey. Ini untuk pasangan yang sama ada yang belum bersedia ataupun memang dia tak mahu anak lah. Okey. So setakat itu dulu kita punya perbincangan. Okey. Nanti buat soalan ni lah. Soalan yang ke muka surat 4 ni. Muka surat belakang sekali tu tajuk pembiakan. Muka surat 4. Okay. Persenyawaan dan kehamilan
penyelidikan dalam pembiakan manusia. Saya cikgu screenshot dan cikgu letakkan dalam buku lah untuk kamu siapkan kerja kamu. Okey. So setakat ini boleh faham? Jelas ke tak jelas? Boleh. Jelas. Okey. Kalau macam tu sudahi kelas kita ni dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Baik.